Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat hari Isnin 10 April 2023. Kami harapkan hari ini membawa 1001 keceriaan buat anda seisi keluarga. Hari ini dah 10 April ya, Yana? Ya, 10 April dan hari ini kita akan masuk ke 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Hari ini 19 Ramadan. Saya kira ramai juga dalam kalangan anda penonton-penonton yang dah juga melakukan pelbagai persiapan dan memacu orang kata nak beberapa hari lagi saja sebelum kita masuk ke bulan Syawal. Ada yang sibuk carikan baju raya untuk anak-anak, kuih raya, buat bersama-sama dan sebagainya. Tapi kami di Wanita Hari ini akan terus menyantuni anda. Bagi anda yang menonton kami secara langsung di kaca TV ketika ini, di Tonton HD dan juga di Facebook WHI TV3. Kalau cakap tentang bulan Ramadan ni, kebiasaannya dah pun beberapa tahun ada macam-macam projek yang kita lakukan di WHI. Dulu kita ada projek baju raya, kita ada projek kuih raya. Seronok kan yang tu? Tapi sekarang pun tak kurang juga seronoknya. Ada juga WHI Kongsi yang telah pun 2 tahun kami bawakan bersama-sama dengan anda, yang mana perlibatan anda sebagai penonton setia Wanita Hari terus sama-sama kami bawa untuk dikongsikan bersama dengan insan-insan lain. Ya, betul tu. Dan istimewa kali ini kita bersama dengan penduduk distrik Pahang. Okey, yang mana kita bersama-sama dengan mereka berewang, masak bersama-sama dan memberikan apa sahaja yang anda kongsikan bersama dengan mereka. Jom kita saksikan. Silakan. Menyantuni semua tanpa mengira latar belakang, program WHI Kongsi yang bermula sejak awal Ramadan lalu telah mendapat sambutan yang baik daripada penonton setia Wanita Hari ini. Sumbangan berbentuk barangan keperluan asas telah diterima untuk disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Tahun ini sekali lagi, kru penerbitan dan pengacara Wanita Hari ini kembali berganding bahu bersama-sama sukarelawan Dapur Ramadan serta beberapa penduduk setempat di Perumahan Awam Seri Pahang, Bukit Bangsar menjalankan aktiviti komuniti iaitu sesi memasak dengan menyediakan juadah berbuka puasa untuk golongan kurang berkemampuan. Aktiviti WHI Kongsi sepanjang bulan Ramadan ini, dan kini Syira dan saya berada di Perumahan Awam Seri Pahang, Bangsar. Ya, Sugi, dan kita sekarang sedang menyediakan persiapan untuk kita buat pelbagai lauk. Antaranya ada kari ayam, ada telur rebus sambal dan macam-macam lagi, Sugi. Jadi sama-samalah kita lihat bagaimana persiapan ini berlangsung sehingga kita mula agikan makanan malam ini. Berbesar hati dapat menyediakan juadah makanan secara percuma serta dapat berkongsi rezeki. Rini Diana Sulaiman mengakui pihaknya teruja untuk kembali bersama-sama mengimarahkan lagi usaha program WHI Kongsi di bulan yang mulia ini. We decided to choose pilih tempat ni sebab I have been cooking for them for many years, and cumanya tahun ni I masak dekat ground bersama-sama dengan WHI Kongsi, and it has been an honour to work together with WHI, and this is our second year masak bersama tim WHI, dan hopefully next year and years to come kita boleh masak dengan lebih kerap lagi. I suka bila masak ni, bila bersedekah ni dengan cara masak bersama-sama ramai-ramai dengan my team, dengan WHI Kongsi. Di second year pada ini. And dengan orang ramai-ramai ni sebab dia dapat rasa air tangan kita, lagi-lagi kalau makanan tu sedap pula, tu yang macam paling best lah, paling puas hati lah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah, so hari ini kita sama-sama ramai-ramai di WHI Kongsi ni untuk kita berewang, kita bekerjasama, potong bawang untuk kita sediakan juadah berbuka kita kejap lagi. Awak okey ke? Okey, awak tengok tangan awak yang luka tu? Awak potong bawang tadi? Bila Fatin cakap tentang rewang ni, inilah kelainan yang kita nak bawakan untuk WHI Kongsi ni kan. Kami kongsikan apa yang anda berikan kepada kami dan kami berikan semula kepada masyarakat yang perlu disantuni. Yang mana hari ini kami nak kongsikan bersama dengan
memerlukan golongan OKU, Asnaf dan juga ibu tunggal yang terdapat di sini. Tapi sebenarnya kita buat juga untuk 200 pack hari ni. Memang sedap tadi bila masak sama-sama tu kita dapat. Lauk kita apa? Satu rahim. Kita ada sambal telur, kita ada sayur campur. Kari ayam jangan lupa. Jadi Fiza masak tu. nanti kami sama-sama masak dan seronok kan? Kita bersama dengan orang kampung. Nampak sikit. Percikan kari ni. Bekerja keras Bekerja keras berani. Okey, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang membantu untuk menjayakan Rewang Wanita Hari ini Kongsi. Terutamanya terima kasih kepada Persatuan Penduduk di sini dan semua yang membantu. Dan termasuk kepada para penyumbang kita yang telah memberikan barang keperluan makanan harian dan apa yang kita sediakan pada hari ini untuk berbuka puasa. Okey, jadi dah tiba masa untuk kita sampaikan sumbangan kita pada hari ini dan kita akan sampaikan khususnya kepada golongan Asnaf, OKU, warga emas, ibu tunggal juga anak yatim dan juga mereka yang memerlukan di sini. Jadi jom apa lagi kita kongsi. Semoga setiap sumbangan yang diterima sedikit sebanyak dapat meringankan beban serta dapat mengukir senyuman kegembiraan buat para penerima di bulan Ramadan ini. Saya kira kan apa yang paling gembira dan seronok pada hari tersebut adalah selain dapat bersama-sama dengan seluruh pengacara wanita hari ini dan juga kru produksi wanita hari ini adalah apabila kita memberi dan kita lihat wajah mereka yang menerima tu. Senyuman di wajah mereka dan kegembiraan yang terpancar pada wajah mereka tu, orang kata cukuplah membuatkan anda yang bermula daripada pukul 2 petang daripada 10 pagi berada di situ, orang kata terubatlah segala kepenatan itu. Alhamdulillah. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang sudi bersama dengan kami untuk sama-sama kita menyantuni mereka yang memerlukan, juga kepada rakan-rakan kita NGO di Dapur Ramadan yang sebenarnya mereka tak ada persatuan pun. Mereka hanya buat konsep masak-memasak ni untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Bukan saja pada bulan Ramadan tapi sepanjang tahun. Dan kita juga nak ucapkan terima kasihlah kepada masyarakat setempat yang memberi kerjasama dan juga menerima kehadiran kami di sana. Betul. Harap-harapnya apa sahaja kebaikan yang kita lakukan dalam bulan yang mulia ini akan mendapat keberkatan dan insya-Allah dapat lagi kita kongsi bersama-sama. Bila kita cakap tentang berkongsi ini, kadang-kadang ini yang kita nak tanamkan. Kalau kita ada sedikit pun tak apa supaya cukup untuk sama-sama kita kongsikan dengan insan-insan lain. Tapi yang kita tak nak tu bila jadi satu perkara yang suka dibanding-bandingkan, Yana. Macam mana saya nak bandingkan sekarang ni? Fiza nampak sangat-sangat kurus. Saya masih lagi belum kurus. Yana kurus dah. Jangan bandingkan. Ini kita nak kongsikan. Ada setengah-setengah orang ni kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa apa yang kita ada ini mungkin itu yang diinginkan oleh insan lain. Jadi dalam kehidupan ini kita kena sentiasa bersyukur dan kadang-kadang bagaimana kita nak elakkan daripada sikap banding membanding ini menjadi sesuatu yang negatif, tetapi kita nak ambil sikap banding membanding ini dalam sudut dan juga aspek yang lebih positif. Betul. Dan kadang-kadang benda yang kita bandingkan itu boleh melibatkan hubungan dalam rumah tangga, suami kita, isteri kita ataupun anak-anak kita, pencapaian mereka bagaimana. Ataupun mungkin juga kita membanding-bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Kenapa dia dapat itu? Kenapa aku belum dapat? Kenapa dia lebih berjaya daripada aku dan kenapa aku belum lagi berjaya? Mungkin ini dalam konteks perbincangan yang kita bawakan sekejap sahaja lagi. Tajuknya banding-membanding. Terus kongsikan bersama kami di Facebook dan juga Instagram WHI TV3. Kami nak berehat dahulu seketika. Terus kongsikan pendapat anda dan terus bersama kami di Wanita Hari ini. Oh, memang kurus lah Fiza. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kadang-kadang bila aku scroll social media, aku perasan orang-orang yang umur macam aku ada lebih banyak pencapaian dan aku tertanya-tanya dekat diri aku, adakah aku dah buat yang terbaik dalam hidup aku? Tapi aku selalu nasihat dekat diri sendiri yang titik permulaan setiap individu tu berbeza. Tak perlu bandingkan diri kita dengan orang lain. Tak ada standard dalam hidup ni yang kata, oh, umur 25 tahun kena kerja, umur 27 tahun kena kahwin, umur 30 kena beli rumah. Tak ada. Yang penting kita fokus dekat perjalanan hidup kita dan akan ada satu tahap yang korang akan berterima kasih dekat diri sendiri sebab tak pernah putus asa dalam hidup. Jangan terlampau iri hati dengan rezeki orang.
rezeki kita masing-masing Allah SWT dah tetapkan. Kau lebih tu rezeki kau, aku lebih tu rezeki aku. Janganlah busuk hati sangat. 3 perkara aku tak buat sebagai suri rumah sepenuh masa. Yang pertama, kemas rumah setiap masa. Dulu aku buat macam ni, tapi sekarang tidak. Ya, aku kemas pagi dan petang sahaja. Yang kedua, masak setiap hari. Yang ni ialah pilihan. Setiap suri rumah berbeza. Aku tak masak setiap hari. Aku suruh laki aku bungkus je kadang-kadang. Yang ketiga, hadkan masa anak aku tengok TV. Aku tak tahu orang lain handle screen time ni macam mana. Bagi anak aku tengok TV sebab aku nak buat kerja dengan aman dan tenang. Kata aku mak yang pentingkan diri sendiri. Katalah aku tak kisah sebab aku je yang tahu diri aku. Asalkan aku tak abaikan laki dan anak aku. Jadi please stop bandingkan diri anda dengan orang lain. Okey, itu tadi sedikit sebanyak rangkuman video TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan kami Syifa berkenaan dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini iaitu banding-membanding. Dan sebelum kita mulakan perbincangan kita, saya nak baca salah satu komen oleh rakan kita di Facebook yang saya kira sangat-sangat sesuai untuk topik kita. Dari Fatihah Mansur yang kata, maaf jika kata-kata saya kurang sedap, tapi inilah sikap orang kita yang suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Sebagai contoh, bila nak kahwin, bila dah kahwin, bila nak ada anak. Inilah soalan yang akan keluar bila raya nanti. Saya rasa shaking bila nampak makcik bawang. Itu yang tadi sempat juga dikongsikan oleh rakan kita di TikTok, dan ini komen daripada rakan Facebook kita, Halijah Hanif. Dia kata, bandingkan barang yang ada di rumah jiran dengan rumah kita, lama-lama letih jadinya. Lama-lama bergaduh suami isteri kerana suami tak mampu nak lawan beli. Ini yang kita kongsikan. Konotasi ataupun konsep tentang banding-membanding ini mungkin berbeza dari satu individu ke satu individu. Tapi ada juga komen rakan kita di Facebook tadi, katanya kalau sikap banding-membanding itu kadang-kadang bagus juga kerana ia mungkin boleh menjadikan kita ini lebih bersemangat untuk berusaha. Betul ataupun tak betul, setuju ataupun tidak, terus kongsikan komen anda bersama dengan kami di WHI TV3. Dan kita nak perkenalkan tetamu-tetamu kita di studio hari ini. Kita mulakan. Kita tak bandingkan. Masing-masing ada keistimewaan dan kelebihan dalam bidang masing-masing. Kita kenalkan di hujung sana dahulu. Kita bersama dengan Encik Zaid Muhammad. Assalamualaikum Encik Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey. Dan kita juga bersama dengan Lukman Hafiz. Apa khabar? Hai, khabar baik. Selamat puasa semua. Selamat puasa. Tadi baru je bandingkan dia di kaca televisyen tadi dengan depan-depan. Betul. Dan kita bersama dengan Ida Moin. Assalamualaikum kakak. Salam, sihat ke? Sihat. Nampak? Okey. Okey. Telah ni. Awak lompat depan saya. Sorry kakak gurau ya. Kita bercakap tentang banding-membanding ini. Sebenarnya saya sukar untuk tanyakan soalan pertama ini sebab kadang-kadang kita melihat perkataan banding-membanding itu dalam satu konsep ataupun konotasi yang negatif. Tetapi sebenarnya hari ini apa kata kita tukar? Bagaimana kalau kita ingin melihat konsep banding-membanding ini dari sudut yang lebih positif pula, Cik Zaid? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, banding-membanding. Ada orang kata, bahasa Inggeris, ada pepatah bahasa Inggeris dia kata, comparison is the mother of all stress. Membanding tu adalah ibu kepada semua jenis stres. Sebab dengan membanding tu kita rasa hilang kawalan, kita rasa macam kenapa aku tak dapat why me. Ada jadi why me, kita jadi rasa macam jadi mangsa keadaan. Tapi betul Fiza, saya pun duk terfikir juga, bolehkah kita nak twist banding-membanding ni dalam bentuk positif? Rupanya boleh. Ada dua, saya rasa ada dua situasi utama yang semua kita pernah hadapi bila kita boleh banding. Pertama, syarat dia jangan banding dengan orang lain, tapi banding kita diri sendiri dengan tahun lepas. Macam tahun lepas, raya terkejut kan. Harap-harap tahun ni bukan raya terkejut. Maksud dia, ada tak improvement kita daripada bulan puasa tahun lepas dengan puasa tahun ni, mana lebih berkualiti. Itu okey, boleh banding. Yang kedua, boleh banding beli barang. Boleh banding harga, tak ada masalah. Dapatkan 3 quotation ke, survey 3 kedai ke, tengok mana yang, dan kadang-kadang harga yang mahal tu tak semestinya kita tak beli. Sebab bila kita tengok harga, walaupun dia mahal, dia mungkin nampak kualiti dia lain. Tahan lebih lama, dia ada jaminan, ada warranty. Mungkin kita beli yang lebih mahal, tapi kita akan rasa tak rugi kita beli itu. Sama juga dengan membanding secara positif ni, kita rasa macam
Okey, tapi janganlah sekali-kali kita banding dengan orang lain. Okey, itu dari sudut pandang yang lebih positif. Okey, tetapi saya nak tanya kepada Kak Ida, ya Allah, teruknya dia punya berfikir tu. Tengah fikir ni. Nampak mana banding ni? Memang ada tanda soal banyak. Memang dah intelektual. Bila buat macam tu nampak lebih lagi. Kau jawab ni. Kau jawab dulu. Tak apa. Bagi. Dia pas. Tapi Kak Ida, bila kita bercakap tentang banding-membanding ni kan, kita sebagai manusia, itu adalah fitrah kita. Terkadang kita akan mula membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang dia dapat, kenapa aku tak dapat? Dari segi rezeki mungkin sama juga. Betul. Tetapi pernah tak Kak Ida berada dalam situasi yang dibandingkan? Apa perasaan pada waktu itu? Dibandingkan, ni contoh. Contoh dia macam kita sekarang media sosial kan semua orang ikut pada followers. Follower dia banyak. Kenapa followers I macam ni? Like dia banyak, like I macam ni. Sebab apa? Kita bekerja pun berpandukan itu juga sekarang ni. Jadi bila ada membuat pertikaian itu, kadang-kadang kita berfikir hanya kerana followers ramai, tapi bakat diketepikan. Kadang-kadang akak rasa benda tu tak adil. Kadang-kadang benda tu tak adil. Jadi bila orang membandingkan daripada followers dan juga bukan dengan bakat, tu rasanya bukan satu yang positif punya inilah. So jadi apa yang perlu kita buat adalah macam akak sendiri, akak tak ada masalah benda tu. Sekarang kita yakin dengan apa yang kita, bakat yang kita ada. Puasa. Nampak puasa. Nampak puasa. Kering. Kelai liuk. Kan bakat yang kita ada. So bagi akak itu tak ada masalah lah. Kalau kata orang nak membandingkan diri dia, kadang bila kita ni ipaduai. Kadang anak dia ni bijak, anak dia ni kurang bijak. Kadang-kadang benda-benda macam tu boleh jadi itu isu sensitif. Betul. Sebab itu berkenaan anak kita punya kecerdikan dia kan, kemampuan dia. Betul. Tapi orang kata macam Kak sendiri, orang kata ukur baju di badan sendiri. Kalau itulah saja orang Allah bagi untuk anak kita, itulah dia. Macam akak, apa yang Allah bagi bakat kat kita, itulah yang ada. Rezeki pun macam tu juga. Betul. Sebab mungkin kita Kak Ida ni dikelilingi, kita bukan orang-orang yang betul-betul kaya ke apa, biasa-biasa je. So soal banding-membanding yang teruk macam aku lebih ni, nanti kalau raya kena pakai sampai sini, baju 3-4 pasang. Betul, benda tu wujud. Berlaku. Benda tu wujud. Dia macam ni Kak Ida, tolong hulur. Kau Ayu, baju raya berapa pasang 5 pasang. Nampak? Macam tu kan. Itu wujud, itu memang ada. Betul. Tapi macam kita yang jenis tak ambil tahu, lantaklah. Ini kita harus akur bahawa jalan ataupun kehidupan setiap manusia itu adalah berbeza-beza. Rezeki kita berbeza-beza, jalan kehidupan kita, cerita juga berbeza-beza. Ini mungkin apa yang Ida kongsikan ini ada kaitannya dengan Luqman sendiri. Kalau dalam kerjaya sendiri, mungkin kerjaya sebagai selebriti, sebagai artis ini mungkin ada banyak perbandingannya. Contoh kadang-kadang individu itu berbakat tapi akan dibandingkan, tapi hero ni badan dia lebih macam ni, yang ini lebih macam ni, kemampuannya lebih begini dan begini. Tetapi selain daripada konteks pekerjaan itu juga sebagai individu, kebiasaannya lah musim raya, hari tak raya. Kalau belum kahwin nak tanya bila nak kahwin. Kalau dah kahwin anak seorang tanya bila nak anak nombor 2. Tapi katalah dah berpisah pula, tanya bila nak kahwin lagi. Bila nak kahwin lagi? Mulut orang ni kadang-kadang dia tak boleh nak tutup. Ini perbandingan sebenarnya. Kadang-kadang individu tu dia tak ada masalah pun. Tapi orang yang sibuk, ramai yang gelak kat depan tu. So macam mana tu Luqman? Macam saya. Okey. Kalau saya lah. Saya mungkin konteks pembanding-banding ni kita dah discuss banyak kan. Abang pun sebut, akak pun nak sebut kan. Kalau saya nak highlightkan satu benda mungkin lain sikit, which is macam mana kita nak bahagiakan diri kita sendiri. Betul. Dari sudut lain lah. Apa yang pengalaman saya lah. So saya hari tu pergi tengok satu movie dengan adik saya. So saya sampai tu saya nampak dia seorang tengah tengok movie, bukan tengah tunggulah makan popcorn seorang. Tapi dia senyum je. So waktu tu saya cakap dengan adik saya, kesianan dia seorang kan, mungkin tak ada orang teman dia lah. Pasal dia tak ajak kawan-kawan dia. Ada benda tu. Tapi kita tak kisah sangat, kita tengok movie. Dan movie tu saya recommend orang tengok lah. Sebab movie tu tajuk dia Paper Town. Paper Town ni dia ajar macam kalau kita tak boleh bahagiakan orang, macam ni kita nak kalau kita tak boleh bahagiakan diri kita, macam mana kita nak bahagiakan orang? Self-love. So bila saya keluar tu, saya impress dengan orang yang boleh tengok seorang, boleh buat apa pun dia seorang. Sebab dia dah ada
happiness tu dalam diri dia. Dia boleh buat je apa yang dia nak buat. So bila kita dah ada happiness dalam diri kita, kita tak rasa pun nak banding, nak tengok orang lain. Kita tak rasa nak envy dengan orang lain. Sebab happiness tu dah ada kat diri kita. Macam tu lah. So lepas ni boleh tengok movie seorang-seorang lah. Boleh, insyaAllah. Memang kan. Dan ini ada kaitan dengan soalan yang saya tanyakan tadi tu. Sebab kadang-kadang bila orang bertanya tentang bila nak tambah anak lagi seorang, dia gembira dengan anak yang seorang. Kenapa dia tunjuk ke sini? Kenapa yang belum kahwin tu tak kahwin? Mungkin dia selesa dengan kehidupan asalkan dia tidak menyusahkan orang. Single efficient. Self-love. Self-love. Dia tekan bahagia cara masing-masing. Self-love. Kawan-kawan ingat ya. Betul. Read my lips. Self-love. Hashtag lah terus. Hashtag terus lah. Banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita, terutamanya kepada Encik Zaid. Sekejap lagi saya nak tanya, selain daripada self-love ataupun kebahagiaan dalam diri sendiri, kunci dia juga adalah bersyukur. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita ada, tidak mungkin akan berlakunya banding-membanding ini. Tapi sekejap lagi kita akan dengarkan jawapan Encik Zaid. Sebab kita nak dengar dulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, iaitu banding-membanding. Ada tak self-love kat dia orang jawab? Bagi Azim, kita tak perlu pun nak bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab apa yang ada kat kita tu, kita kena bersyukur. Mungkin dekat dia lebih, itu maknanya itu rezeki dia, bukan rezeki kita. And apa-apa pun, jadi diri sendiri je. Saya sebenarnya tidak setujulah untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Okey, macam saya selalu cakap kat diri saya, kita ada takdir yang berbeza-beza. Kalau contoh orang ni nak 4 baju. Kita ada 1 je baju. Kita kena syukur sebab mungkin baju dia lebih. Mungkin kita lebih dekat makan ke kan? Kita lebih waktu tidur ke, waktu bersama family ke. Jangan pernah membanding-bandingkan. Hargai diri anda sendiri supaya kita akan sentiasa rasa cukup dan bersyukur. Itu merupakan salah satu toxic traits yang ada pada diri sendiri. Di mana, kalau boleh aku nak jadi macam dia. Sejujurnya, orang yang berjaya tu, dia tak ada rasa macam nak jadi macam siapa-siapa. Dia nak jadi macam tu. Be yourself. Don't compare, sebab kesudahannya kita akan menyakiti diri sendiri sebab kita mengharap kita jadi macam orang lain. Okey, pada I tak okey lah sebab masing-masing ada bajet masing-masing dan ada juga idea masing-masing kan. To me, kalau orang yang macam ni I akan stay away sebab kita takut terikut-ikut dia, takut terikut bersaing juga. Jadi macam tak sihat lah. Jadi takut, and kawan-kawan lain pun takut terasa ke apa kan. Itu dia. Saya suka juga pendapat rakan-rakan kita itu yang mengatakan bahawa kadang-kadang setiap orang itu ada kemampuan dia masing-masing. Kalau kita kerap banding-membanding, tapi kadang-kadang kita terlupakan apa yang kita ada ni, kita kurang bersyukur. Betul. Tapi sebenarnya apa yang kita ada ni diinginkan oleh orang lain. Dia teringin nak ada kehidupan macam kita. Teringin nak pakai baju cantik macam kita. Teringin nak pandu kereta yang kita bawa. Teringin nak makan bersama keluarga dan sebagainya. Yang pastinya setiap daripada kita ini ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Teringin yang lain tu okey, tapi jangan diteringin nak suami kita. Itu betul. Okey, baik. Cari apa tu kak? Cari buku nak banding. Geram. Bertenang. Okey. Macam yang saya tanyakan tadi kepada Cik Zaid kan. Saya rasa konteks banding-membanding ini sekiranya macam yang Luqman kata tadi, kalau tak ada rasa bahagia, rasa gembira, self-love dalam diri kita tu, dan juga kalau tiada kesyukuran. Kalau kita ni sejenis orang yang sentiasa bersyukur, mungkin tidak akan timbul soal banding-membanding apa dia ada, aku tak ada dan sebagainya, Cik Zaid. Perfectly said lah sebenarnya. Memang betul sangat Datuk. Saya cuma nak highlight satu artikel saya terbaca ditulis oleh Rania Naim. Rania Naim ni well-known poet lah. Dia Muslim tapi ditulis bahasa Inggeris. Salah satu artikel dia yang paling banyak viral, dia kata, you know true happiness is when you know God is enough. Dia kata kebahagiaan sejati sebenar apabila kita sedar bahawa Tuhan tu cukup untuk kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maksud dia, habis segala perbandingan sebab cerita hidup kita ni Allah dah tentukan. Betul. Dan clue dia ialah ibu jari kita. Ibu jari kita, malah setiap jari kita ni unik. Berbeza-beza. Dah ada berapa puluh bilion orang di dunia, Allah Maha Bijaksana, dia boleh pusing benda kecil dekat jari kita. Dia boleh pusing urat tu. Tak ada dua orang yang sama. Jadi kalau kat situ pun clue dah Allah dah bagi. Buat apa kau nak banding dengan orang lain? You have your own story. Allah akan jaga kita
mengikut acuan kita. Tapi saya tertarik dengan Fiza sebut tadi. Kita ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu lah kita kena yang buat kita nak membanding dengan orang lain. Iblis duk cucuk kita kan. Dia tengok dia tu baru beli fridge baru. Kan? Fridge Anak raya kan. Semalam petang lori sampai rumah. Betul. Beli apa tu Cik Kia? Isteri beli fridge baru, suami beli kereta baru. Kereta jiran raya. menggigil. Berbanding laki bini. Ada satu cerita, seorang suami isteri dia beli fridge baru, dia ajak jiran-jiran dia pergi makan minum petang lah kononnya. Lepas tu tunjuk fridge dia boleh buka dua side. Boleh buka dua-dua side. Yang lain balik marah kat suami. Bang, kenapa fridge kita boleh buka sebelah je? Kan tak boleh buka sebelah ni. Menunjukkan betul yang Yaina cakap, tak bersyukur. Sebelum ni fridge tu okey je. Tak ada masalah kan. Tak terfikir pun boleh buka dua side. Tapi bila dah tengok orang lain dapat, iblis. Hawa nafsu dia panaskan. Mula tak cukup. Patut dia bersyukur dapat makan free tu. Exactly. Kadang-kadang kena bersyukur dapat tengok pun bersyukur juga. Kan? Kalau kita, cara kita nak lawan hawa nafsu ni, sebab dia tetap akan berlaku, dia tetap akan ada, kita kena buat macam ni. Strategi dia. Dia panas. Bila kita dah tunggu nak jawab. Bila kita nampak orang lebih pada kita jangan banding. Kita target nak jadi macam dia. Kita target. Itu yang kita tukar konsep positif tu. Macam mana dia boleh bawa kereta cantik? Macam mana dia bisnes dia besar? Macam mana keluarga dia bahagia? Macam mana? Itu tak apa. Dan kita nak banding, boleh kita banding ke bawah. Kita bawa kereta buruk je, gering-gering kan. Tiba-tiba datang pakcik sebelah, naik motor bawa cucu nak pergi masjid. Tiba-tiba hujan. Masya Allah, aku kereta buruk pun bersyukurlah pakcik ni kesian. Berhujan, basah dan sebagainya. Kalau macam tu, okey. Tapi kalau hidup macam tu, kalau berfikiran macam tu, yang positif, saya rasa macam hidup dalam fantasi tau. Benda tu tak macam tak wujud. Benda tu, sebab kalau kata... Tak. Sebab keadaan kita ni, kita cerita benda yang betul-betul yang jadi. Kan, kalau kita baca dekat dalam orang kata media sosial pun, macam tu juga. Ada juga ayat, kenapa lah laki aku selalu masakkan untuk kita ni. Kenapa suami kita tak macam ni? Benda tu wujud keadaan berbanding. Hawa nafsu lah tu. Tapi kadang-kadang saya setuju apa yang Cik Zaid katakan. Kita kalau nak membandingkan diri kita tak boleh bandingkan dengan orang yang lebih daripada kita. Kita kena banding dengan orang yang lebih kurang. Yang lebih tu kita jadikan dia sebagai sumber inspirasi untuk kita keluar daripada zon keselesaan kita. Dan saya fikir faktor umur juga memainkan peranan. Kadang-kadang kematangan itu mendewasakan kita. Mungkin di awal usia kita, masa kita kecil, remaja ataupun di awal usia tu, kita mungkin sentiasa ada rasa begitu. Nak itu, nak ini, tak cukup itu, tak cukup ini. Bila kita semakin matang, kita lebih melihat kehidupan ini dalam konteks yang berbeza. Kita kalau dulu mungkin balik kerja kita nak pergi lepak. Tapi bila umur meningkat ataupun kadang-kadang bukan sebab umur pun, kematangan diri sendiri. Kita merasakan bahawa konteks kehidupan aku ada lebih begini. Awal maut saya ingin masa yang lebih dengan keluarga berbanding dengan rakan-rakan. Tetapi kita ini ada cerminan kepada anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita ataupun insan-insan yang dekat dengan kita. Kadang-kadang bukan faktor umur dewasa je yang kita membandingkan ni. Ibu bapa daripada anak kecil-kecil dia yang contoh. Anak-anak tak tahu jenama. Anak-anak tak tahu tentang perkara-perkara yang tak sepatutnya. Daripada sekolah tadika, anak awak tadika apa? Tadika A. Anak awak tadika apa? Tadika biasa. Branding. Perbandingan. Anak awak tak pergi tuition ke? Anak awak tak pergi kelas tarian ke? Itu juga perbandingan yang sebenarnya kita secara tak langsung kita mendidik budaya tu anak kita. Yang stres apa anak-anak tau. Sebab mak bapak yang cuba compete kan benda tu kan. Lumah nak komen tak sikit? Kalau saya nak tekankan lagi satu benda adalah kenapa orang tua-tua kita dulu suruh bagi tahu kita belajar tinggi-tinggi. Sebab bagi saya belajar tinggi ni bukan saja untuk dapat kerja bagus, bukan saja untuk dapat duit yang bagus, tapi untuk ada critical thinking, which is kita belajar self leadership, critical thinking, survival skills. Sebab benda tu yang mengajar kita jadi human. Bila kita besar, kita tak rasa macam kita nak banding-banding dengan orang sebab kita dah cukup bijak. Untuk aku rasa tak perlu nak banding. Dan bila kita cukup bijak, kita akan pilih orang-orang yang bagus di sekeliling kita. Kita akan pilih influencer yang mana kita nak ikut. So bila ada influencer cerita pasal work from home, benda yang atau work life balance, yang benda yang bagi saya memang pendapat dia tapi tak ilmiah, tak bagi kesan yang bagus kepada orang, kenapa kita nak kena ikut dia lagi? Kita biar dengan pendapat dia tapi kita stand dengan kita punya kekuatan sendiri. Saya setuju. Baguslah. Apa yang kita nak? Kak dah follow belum? Dah follow belum? Apa follow lah. Apa Instagram dia? Cakap macam motivator dah. Oi. Jodoh tanya. Jodoh tanya. Sambung.
balik. Sambung. So bila kita dah pilih orang-orang sekian tu, suka skip buatan orang. Secara tak langsung benda-benda baik yang dia sampaikan tu kena tempias benda-benda dia elok kat kita. Itu je sebenarnya. Positiflah dia ni. Kenapa yang dikenakan orang lain tapi saya yang blushing ni? Ya Allah ya Tuhanku. Apa pula awak ni adik? Allah Akbar. Gurau. Adik. Kak Ida ni lain macam. Okey. Tak banding. Ini live banding. Penonton tengok. Jangan. Kita bukan apa. Bulan Kita puasa nak berbanding. Ya. Bulan puasa. Puasa kan? Kalau dibanding untuk hari ni. Okey, baik. Banyak sebenarnya yang kita dah bincangkan dan kita pun dah hampir ke penghujung perbincangan kita. Encik Zaid, di awal tadi Fiza dah tanya tentang apa antara konotasi positif yang kita boleh ambil daripada ini. Tetapi mungkin Encik Zaid boleh tegaskan sedikit di sini. Bahayanya sekiranya setiap hari dalam kehidupan kita ni, kita sering kali membanding-bandingkan dengan orang lain. Pencapaian orang, kebahagiaan orang dan sebagainya. Rezeki orang. Betul. Saya rasa sebab satu paradigma yang kita salah measure sebenarnya. Kita salah ukur. Kita ukur kebahagiaan dengan kekayaan, dengan wang ringgit dan sebagainya. Jadi kita tak nampak orang yang kaya itu belum tentu bahagia. Kita kena ubah. Saya tertarik dengan pepatah Jerman. Pepatah Jerman dia kata, kalau saya ni banyak pepatah lah pula hari ni. Saya suka. Orang biasa dia panggil bila aku kaya, aku akan bahagia. Kan standard all over the world semua fikir macam tu. Nanti aku kaya, nanti aku bahagialah. Tapi ramai yang tak capai kaya. Jadi seumur hidup dia miserable. Dia duduk banding tak bahagia. Orang Jerman kata, sebab tu orang Jerman maju ke hadapan. Dia kata salah. Apa kata kita ubah? Dia kata bila aku bahagia, aku ada peluang jadi kaya. Betul. Macam tu. Jadi dia ajar anak-anak dia, jangan kejar material. Material belum menjamin kebahagiaan, tapi kejarlah kebahagiaan. Senyum. Susah nak buat lah, betul. Saya setuju. Memang susah nak buat. Tapi ini ujian lah. Sebab tu tak ramai orang yang berjaya. Tak ramai orang yang betul-betul bahagia kan. Dia kata, kalau kita when I'm happy, I smile. Itu pun reaktif sebenarnya. Bila aku bahagia, aku senyum. Salah juga. Rupanya bila aku senyum, aku akan bahagia. Betul. Maknanya kita kena senyum dulu. Senyum tak masalahnya. I tak bahagia, I bagi orang lain yang bahagia. Tapi tadi kan kita berbalik kepada self love, kita kena bahagikan diri dulu. Baru-baru ni kita ada buat topik ni, walaupun saya sama ada Cik Saiful, Cik Zayat ataupun Cik Saiful yang cakap kalau walaupun kita tak happy, kita kena paksa diri untuk senyum. Secara tak langsung kita akan bahagia. Dan yang paling penting, kata kunci daripada Cik Zayat tu, kita tak perlu kaya untuk kita bahagia, tapi yang kita sememangnya kena bahagiakan diri kita tu, dan insya-Allah kita akan boleh jadi kaya. Kaya ni subjektif. Kesihatan, kebahagiaan, dapat membahagikan orang lain, ni yang kita katakan tadi. Cerita setiap orang itu adalah berbeza-beza jalannya. Cakap tentang perbandingan yang mungkin dalam dunia fantasi ni, tak mungkin kita boleh 100% tak membandingkan diri kita. Apa yang nak disampaikan oleh kerut sangat dalam Aku tak boleh nak sampai apa. Kau cakap tadi best. Senang awak je ni. Ida bagi pepatah juga. Pepatah dia macam tadi. Ukur baju di badan sendiri. Betul. Saya setuju yang walaupun kita rasa macam muram, kita kena paksa diri untuk bahagia. Tapi saya rasa dalam fasa hidup ni, kita kena acknowledge juga kadang-kadang yang kita rasa memang ni fasa ni kita tengah bersedih. Kita kenal fasa tu. Sebab bila kita kenal fasa tu, mungkin akan ada satu turning point. Kita tunggu turning point tu untuk kita keluar daripada fasa tu lah. Sebab kalau kita cuba sedih, senyum, kau ingat kita gila pula kan. Agak-agaklah balance. Ya, bekerja dalam bidang kita ni sebagai seorang artis, selebriti. Kadang-kadang memang pagi-pagi kita sedih, kita apa yang kita emosi kita itu kita simpan. Di depan orang tu kita cuba untuk menggembirakan, untuk menceritakan tentang supaya kita tak mempengaruhi mood orang lain. Jadi itu juga perkara-perkara yang secara tak langsung kita dapat membahagiakan diri kita. Jadi bagaimana kita melihat secara kesimpulannya, secara ringkas je lah. Banding-membanding ini. Kalau saya boleh simpulkan sebagai banding-membanding ni satu aktiviti yang merosakkan lah. Kalau nak banding juga, kita raikan peningkatan. Bila kita meningkat, sikit kita celebrate. Jangan tunggu result. Katalah pelakon artis kan. Dia nak tunggu dapat Oscar award baru dia nak happy. Lambatlah. Sebaliknya kalau dia dah improve performance dia daripada satu kerja next job improve, sama macam saya jugalah. Kalau saya buat program, next job better,
tak perfect lagi, tak sempurna lagi, tapi saya kena celebrate. Betul. You libat apa ni? Dan reward yourself. Reward yourself agak-agak lah. Janganlah terus pokai lepas tu pun tercari pasal lah pula. Agak-agak reward. Maksudnya kita banding dengan diri kita sendiri je lah. Baik. Biarlah orang lain. Okey, saya kira macam yang Cik Zaid katakan tadi, boleh untuk kita bandingkan dalam dua aspek tadi. Iaitu kalau kita nak bandingkan harga, nak beli barang, cari yang terbaik. Dan juga bandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelum ini. Dan satu lagi Fiza, saya teringat Ustaz Azam Al-Kankari pernah sebut. Kalau kita nak bandingkan juga adalah dalam ibadah. Kalau kita lihat orang itu ibadahnya lebih banyak, terutama sekali dalam bulan Ramadan ni kan. Apa kata kalau kita lihat dia memecut dalam 10 malam terakhir ini untuk mengejar pahala, kita pun boleh untuk bandingkan diri kita, ibadah yang kita lakukan dengan orang itu supaya kita pun akan menambahkan ibadah kita. Itu kita kena lihat dari sudut konteks yang positif. Ini yang semuanya berbalik kepada konteks yang positif. InsyaAllah. Okey, kami harap perkongsian kita sebentar tadi dapat memberi manfaat berguna untuk anda penonton-penonton. Terima kasih Cik Zaid, terima kasih Luqman dan juga Kak Ida. Luqman akan sekali lagi bersama dengan Uyaina selepas ini. Ada sesuatu yang nak dikongsikan. Kami berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini. Jangan terkejut sangat muka tu, Kak. Senang buat hari ni. Opas orang sebelah. Opas orang sebelah. Sedap dengar dia cakap deh. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Sebelum kita nak bersama dengan Uyaina, Luqman dan juga bersama dengan adik Falik Faris, kami nak kongsikan sesuatu bersama dengan anda penonton-penonton Wanita Hari Ini daripada Yayasan Maghfirah. Kita saksikan. Assalamualaikum ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang sedang menonton. Apa khabar semua? Salam Ramadan ke-19. Alhamdulillah, hasil sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, YM telah menyantuni lebih 3,000 anak-anak yatim, warga emas, asnaf dan juga pelajar-pelajar tahfiz. Antara penerima sumbangan tajaan berbuka adalah 5 buah rumah anak yatim dan 4 buah rumah warga emas. Mereka sangat gembira atas keprihatinan para dermawan semua. Daripada Zaid bin Khalid, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, maksudnya siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpamanya tanpa sedikit pun kurang pahala orang yang berpuasa. Riwayat Ahmad, Al-Tirmizi dan Baihaqi. Malam ini kita akan memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Antara 10 malam terakhir akan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam tersebut, satu amalan akan digandakan pahalanya untuk 1000 bulan. Bahkan Allah boleh beri lebih lagi jika kita benar-benar beriman dan mengharapkan keampunannya. Bayangkan amalan-amalan yang kita buat, Allah berikan pahala yang begitu banyak. Di YM, kami menyediakan platform sedekah yang terbaik untuk ibu-ibu, kakak-kakak bersedekah setiap hari. Layari sekarang sedekahym.com. Kita menyediakan pakej infak harian RM10, sedekah subuh RM30, sedekah Jumaat RM50 dan beberapa lagi pakej infak yang tuan-puan boleh menyumbang. Sumbangan para penonton akan dimanfaatkan untuk tajaan berbuka puasa. Ramadan kali ini, YM menyasarkan 10,000 pak iftar diagihkan di seluruh Malaysia dan luar negara. YM juga mengedarkan pak iftar kepada para pelarian Syria dan Palestin sebanyak lebih 700 pak. Justru, saya nak minta ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, abang, adik-adik yang menonton untuk doakan pasukan YM dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Para penonton yang sedang melihat sekarang boleh ambil telefon dan imbas kod QR yang tertera sekarang untuk sama-sama kita menjayakan majlis-majlis iftar yang berbaki 10 hari lagi ini. Kalau ada yang nak tahu lebih lanjut berkenaan projek sumbangan atau projek-projek yang YM sedang lakukan, boleh hubungi pegawai kami, Puan Aliza, di talian 019-922-1236. Yang ada telefon boleh simpan nombor ini, 019-922-1236. Kalau perempuan, ibu-ibu nak sumbang secara atas talian pun boleh. Layari saja sedekahym.com. Akhir kata, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kita dalam melakukan amal kebaikan, terutamanya di dalam 10 Ramadan terakhir ini, insya-Allah.
Berkongsi rezeki, manisnya memberi. Baik, itu dia tadi sedikit sebanyak dari Yayasan Maghfirah. Okey, baik. Seterusnya ini, Yana sudah pun ditemani oleh 2 orang tetamu yang comel seorang. Yang seorang lagi handsome, tadi dah bersama dengan kita. Sekali lagi kita perkenalkan Luqman Hafiz. Hai Luqman. Hai, Assalamualaikum. Okey, dan kita bersama dengan pelakon cilik kita, Falik Faris. Apa khabar? Okey, sihat. Sihat Alah comelnya, senyum sikit kat kamera. Okey, baik. Luqman, mungkin sebagai permulaannya ni, Luqman nak kongsikan tentang Seindah Kasih The Movie. Apa tu Seindah Kasih The Movie? Seindah Kasih The Movie ni adalah satu special tonton yang telah dibuat di Media Prima. Jadi ni satu kisah yang orang panggil ensemble cast. Ada ramai pelakon dalam tu. Ada Syafiq Kyle, Mimi Lana, Siti Salihah, Syasha Abdul, Anas Ridwan, saya dan ramai lagi. Ada Falik juga. Jadi kat sini kita bawa satu meraihkan pasal indahnya kasih itulah. Dan special ditonton 12 April. Seminggu free. Wow. Memang untuk special untuk tonton. Baik, maknanya dalam filem ini ada beberapa kisah yang membawa cerita berkenaan dengan Seindah Kasih. Betul. Okey, untuk Falik pula, mungkin Falik boleh kongsikan dengan penonton semua. Watak apa yang Falik bawa dan cerita Falik ni pasal apa? Falik ni memegang watak Rauf. Okey. Rauf ni dia macam budak yang sepi dan pendiam, yang pemalu-malu tu kan. Pemalu-malu. Rauf ada atuk, nama dia Mio. Atuk Mio, asyik ingat yang Rauf ni sedih sebab tak dapat beraya dengan mak ayah. Mak ayah pergi mana? Luar negara, dia orang kerja kat luar negara. Okey, tapi rupa-rupanya? Tapi sebenarnya Rauf dilamun cinta. Oh, Rauf dalam cerita ni umur berapa? Umur sama kot. 9 tahun. 9. Wah, 9 tahun dah dilamun cinta. Dahsyat. Awal Okey, dan mungkin Luqman sendiri boleh kongsikan juga. Sekali lagi, bila tarikh tayangan dia dan apa sebenarnya yang penonton boleh harapkan daripada Seindah Kasih The Movie ni? Tayangan dia semua kena ingat 12 April ni, special kat tonton, kau boleh tengok seminggu free. Okey, kenapa kena tengok? Selalu kita cerita pasal storyline lah, berlakon kan. Kali ni saya nak highlight director. Okey. Directornya adalah Nik Amir Mustafa dan juga Arif Zulkarnain. Baik, ada 2 ya? Ada 2 director bersama, under Lumatix filem. Kenapa saya highlightkan director? Sebab director kedua-duanya dah berjaya tunjukkan performance mereka ataupun kerja mereka dengan jayanya di platform-platform lain. Dia macam ni lah, macam saya bagi tips juga. So kalau kita movie kan, kita suka contoh Kabi Kushi, Kabi Gram. Kabi Gam. Gram tu cerita lain kot. Oh ya, betul. Kabi Kushi, Kabi Gam, Avatar, Titanic, James Cameron, itu Yash Chopra. Sebenarnya kita kena lock kat director tu. Sebab director ni dia ada trademark dia. Dia ada trademark dia, dia ada screenplay dia ada permainan kamera dia yang buatkan kita rasa shock. Maksudnya contoh Titanic kan, kita tengok kan, best lah Titanic. Tiba-tiba dekat Avatar kita dapat benda yang sama. Sebab apa? Directornya sama, ketuanya sama. Jadi hasilnya pun sama. Itu dalam Seindah Kasih ni, Seindah Kasih The Movie ni saya highlightkan adalah semua orang tahu, siapa yang dah pernah nonton cerita Nik Amin dan juga cerita Arif Zulkarnain, tahu kualiti yang diorang bawakan. Jadi bila diorang ni dah bergabung, korang kena tengoklah. Itulah dia. Jadi selain daripada pelakon-pelakon hebat, garapan daripada pengarah juga memainkan peranan penting. Dan inilah yang akan disampaikan dalam Seindah Kasih The Movie ni. Falik, seronok tak bekerjasama dengan pelakon-pelakon lain, abang-abangan kakak, dengan tuan-tuan pengarah dalam cerita ni? Best tak? Best, dapat experience macam mana rasa nak berlakon dalam cerita ni. Tapi menurut Falik kan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Seindah Kasih tu? Ada girlfriend tak kat luar? Cakap betul. Betul? Ya ke? Single and available. Tak ada. Tapi Falik rasa Seindah Kasih tu apa? Seindah Kasih ni berkongsi kasih sayang? Betul. Itu dia daripada Falik. Dan untuk Luqman sendiri, berada bersama dengan kru produksi, nak menjayakan watak dalam cerita ni dan juga mesej yang nak disampaikan tu. Untuk Luqman sendiri, apa erti Seindah Kasih dan apa erti Ramadan kali ni buat Luqman? Erti Seindah Kasih bagi saya tu adalah kebersamaan tu lah. Kebersamaan tu sebab kita cerita kalau pasar raya best semua persiapan, contoh ada kereta baru, kita ada rumah baru ke, baju baru ke, semua apa benda.
tapi kalau kita seorang, dia still tak happy. Tapi bayangkan kita tak ada semua tu, tapi kita ada keluarga kita. Baik. Jadi kat situ kita nampak sebenarnya kat mana yang lagi valuable. Keluarga ataupun material yang kita fikirkan itulah. Betul. Dan sebenarnya inspirasi untuk filem ni apa sebenarnya? Inspirasi sebenarnya dia salah satu cara untuk mengangkat juga orang yang kerja belakang tabir. Sebab Syafiqah Mimilana bahagian reporting, Sally bahagian directing, saya bahagian DJ dengan juga pelakon. So secara tak langsung korang boleh tengok juga macam mana belakang tabir kita bekerja, macam mana sistem dia, macam mana proses, macam mana stres dia. Supaya nanti korang nak tengok yang cetak rompak tu korang fikir 2-3 kali lah. Betul. Okey, baiklah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Luqman Hafiz dan juga Falik Faris atas perkongsian pada hari ini. Sedikit last, mungkin nak ajak penonton untuk tengok filem ni sekali lagi, Falik. Jangan lupa tengok Seindah Kasih The Movie ditonton pada 12 hari bulan April 2023. Yeay! Di mana? Ditonton. Ditonton, download ramai-ramai, tonton, lock kat kalender 12 April. Okay. Baik. Jangan lupa tau. Jangan lupa tau. Seindah Kasih The Movie 12 April ini ditonton dan juga tonton HD. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Falik dan juga kepada Luqman. Semoga dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya hebat, karya-karya best. Okey, Falik. Okey, terima kasih. Baik, kepada anda semua jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Ini bakal hero ni nanti ni. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran kita. Kami harapkan apa yang telah pun dikongsikan dari awal sampailah ke hujung siaran ini dapat menggembirakan anda dan juga dapat memberi manfaat melalui perkongsian-perkongsian dan juga pengisian yang telah pun dikongsikan oleh panelis-panelis kami tadi. Betul. Dan kami juga nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menghantarkan komen tanpa henti. Banyak sebenarnya komen yang kami terima. Minta maaf tak dapat nak baca semasa kita bersiaran ni. Tetapi percayalah saya dan Fiza, kami baca komen-komen anda. Dan terima kasih juga kerana sentiasa memberikan sokongan kepada Wanita Hari Ini, sama ada menonton secara langsung ataupun dengan follow kami di akaun social media yang kami ada, Facebook, Instagram, TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus tersenyum, manis-maniskan wajah anda. Cakap tentang manis wajah ini, kalau bulan puasa ni kebiasaannya memang ramai dalam kalangan kita ni yang suka mencari manisan. Kalau Yana suka makan manisan apa di bulan puasa? Kalau saya, menu manisan berbuka puasa favourite saya adalah memandang Fiza. Sebab Fiza. Tapi saya suka tepung pelita. Tapi kan sebenarnya saya pun dan Umi sangat-sangat suka tepung pelita. Kalau Fiza suka apa? Tepung pelita. Tepung pelita lah. Tapi tak sejuk. Dan saya suka tepung pelita yang mesti lembik. Faham. Yang cair-cair sikit tu kan. Saya tak suka yang keras. Okey, dan lagi satu yang saya suka adalah kek batik. Jadi saya kalau pergi ke bazar Ramadan, kek batik ni saya akan cuba. Kek batik macam tak sedap yang tu lagi sedap. Okey. Apa pula manisan kegemaran anda di bulan puasa ini? Boleh kongsikan bersama dengan kami. InsyaAllah jika berkelapangan esok akan terus kami bacakan untuk anda. Dan untuk hari ini, saya dan Fiza undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus fatwa.